Okey Meh, dalam siri pelajaran kita kali ini Meh, kita akan cuba mempelajari tentang kesan perubahan Meh kepada graf fungsi kuadratik ini apabila kita ubah nilai A, nilai H dan nilai K daripada suatu fungsi kuadratik yang ditulis dalam bentuk vertex. Okey tak Meh? Faham tak apa tujuan kita nak belajar ni? Oh, maksud cikgu, ini kan bentuk vertex kan cikgu kan? Ya betul? Jadi maksud cikgu, apa yang berlaku pada graf ini apabila kita ubah nilai A ni, nilai H dan juga nilai K ni cikgu Betul. Itulah yang kita nak tengok. Baik, yang pertama Meh, kita ubah nilai A. Meh boleh tak buat ramalan apa berlaku pada graf Meh kalau kita ubah nilai A ni Meh? Cikgu, bukan dulu cikgu pernah ajar kalau nilai A positif, nilai A negatif tu cikgu Ya betul, pernah ajar yang tu. Jadi Amir ingat lagi ke yang kita belajar tu? Saya rasa cikgu, saya masih ingat lagi iaitu kita pernah belajar dulu kalau nilai A ini positif maka graf akan bentuk U, kalau A negatif graf akan berbentuk N. Betul tak cikgu yang tu? Bagus Meh. Yang itulah Meh. Itu yang kita belajar tu Meh dulu. Itu adalah graf yang kita lihat fungsi kuadratik dari bentuk A Meh. Cuma sekarang ni kita tengok fungsi kuadratik dalam bentuk vertex. Okey cikgu, okey. Jadi nilai A dia tak sama cikgu ke? Nilai A dia sama Meh. Dalam bentuk vertex ke, dalam bentuk arm ke, nilai A dia sama di sini. Okey. Jadi maksudnya kat sini Meh, dia berkaitlah dengan apa yang Meh cakap tadi. Okey, sekarang ni Meh kita tengok Cuba kita tengok kalau nilai A ini kita letak satu nilai positif, ni A1 kan. Okey. Kita letak nilai positif, dia akan bentuk U dan kita ubah Meh. Kalau kita ubah A kepada satu nilai negatif, Meh tengok. Graf akan berbentuk N Okey, nampak nilai A negatif kan? Jadi graf akan ubah kedudukan seperti ni. Ubah bentuk dia. Okey cikgu, okey. Jadi daripada sini Amir boleh kata apa? Okey, kalau macam tu cikgu, rumusan masih sama macam yang kita belajar dulu lah, iaitu jika A nilai dia positif maka graf berbentuk U, kalau A nilai dia negatif graf akan berbentuk N. Okey. Bagus. Okey Meh, sekarang ni Meh kita cuba kekalkan bentuk graf ini ke dalam bentuk U ni. Okey, Amir tengok di sini nilai A ialah 1 kan. Okey, sekarang Meh kita cuba ubah nilai A ini supaya kita nyatakan kepada nilai A yang lebih besar daripada 1. Okey, Amir tengok di sini lah Amir tengok nilai A ni A1 kan. Okey, sekarang kita ubah Okey, kita ubah kepada nilai yang lebih besar. Okey. Jadi dalam masa yang sama, Amir tengoklah bentuk graf ni. Apa yang berlaku pada graf? Oh cikgu, maksudnya kat sini apa yang saya nampak ialah jika nilai A itu lebih besar maka kelebaran graf ini cikgu, dia akan semakin mengecil cikgu. Okey, betul. Nampak Jadi maksudnya di sini kalau nilai A lebih besar, maka graf akan mengecup. Apa ni Meh nak kata apa? Bukan mengecut Meh. Ini kita panggil kelebaran dia mengecil. Kelebaran dia mengecil. Macam itulah, lebih sesuai lah kita kata macam tu. Okey. Jadi ambil tengok kalau kita kecilkan nilai A, apa yang berlaku? Apa yang nampak? Apa yang berlaku Meh? Kelebaran graf semakin membesar cikgu. Okey. Dapat dah kesimpulan dia. Okey. Okey. Tapi kalau pergi ke negatif, dia akan ubah jadi macam ni Meh. Itu kalau jadi negatif jadi kita kekalkan pada nilai positif, nampak? Jadi Amir dapat buat kesimpulan? Okey cikgu, okey. Baik, seterusnya Meh, kita cuba ubah nilai H pula Meh. Ni nilai H dia 1 kan? Okey, kalau nilai H ini kita ubah Meh, jadi kedudukan graf dia macam mana Meh? Agak-agak Meh lah. Kedudukan graf cikgu tak tahulah, katalah pula cikgu. Sebab tak buat lagi, saya tak tahu Amir tak boleh nak ramal tak apa. Okey, sekarang kita buat eksperimen ni. Amir tengok. Kalau nilai H ni kita nyatakan dengan nilai yang lebih besar, Amir tengok nilai H ni lebih besar daripada 1. Okey, apa berlaku pada graf? Apa yang Amir nampak? Graf akan bergerak ke kanan cikgu Graf akan bergerak ke kanan. Bentuk dia berubah tak? Bentuk tak berubah cikgu. Kelebaran dia sama saja.
Kalau kita kecilkan nilai H meh, tengok meh. Apa berlaku pada graf? Oh, graf akan bergerak ke kiri ya cikgu Betul. Okey, narik tak? Menarik cikgu, menarik. Okey. Macam mana pula meh kalau nilai K pula? Amir nak ramalkan tak kalau ubah nilai K? Kalau H dia bergerak ke kiri kanan cikgu, nilai K ni mesti dia bergerak ke atas ke bawah. Kenapa kamu kata macam tu? Yalah, saya rasa macam tu lah cikgu. Betul tak tahulah. Okey. Kita tengok okey. Jadi nilai K kat sini. Okey, nilai K 1 kan? Okey, kita cuba bergerakkan, kita gerakkan ke kanan meh. Itu nilai K yang lebih besar Amir tengok. Ui cikgu, betul lah cikgu macam yang saya kata tadi. Okey. Yelah Amir betul lah Jadi Amir ramalan Amir tadi betul Apabila nilai K semakin besar, graf akan naik ke atas. Apabila nilai K lebih kecil, graf akan turun ke bawah. Jadi maksudnya apa yang Amir nampak di sini? Apa saya nak kata cikgu macam ni cikgu, apabila nilai K ini akan menyebabkan graf akan bergerak ke atas ataupun ke bawah, iaitu jika nilai K lebih besar nilainya, graf akan naik ke atas, dan jika nilai K lebih kecil nilainya, graf akan bergerak ke bawah. Okey cikgu. Okey, bagus meh, bagus. Tapi Amir kena ingat tau, ini kesimpulan ni yang Amir buat tadi, graf ke atas ke bawah tu, itu untuk graf bentuk U. Okey. Kalau dia bentuk N meh, mungkin pertimbangan dia lain nanti meh. Amir tengok mungkin rumusan dia tak sama Nanti kita akan tengok kalau dia graf dia bentuk N Okey. Okey meh, untuk perbincangan kita seterusnya meh, kita lihat graf fungsi kuadratik meh yang berbentuk N iaitu apabila nilai A bernilai negatif. Okey meh. Okey cikgu. Baik, sekarang ni Amir tengok apabila nilai A ini kita nyatakan nilai yang lebih kecil daripada negatif 1 di sini A lah negatif 1 kan. Jadi kita cuba nyatakan A ini kepada nilai yang lebih kecil daripada negatif 1 apa yang berlaku pada graf? Okey. Meh boleh rumuskan tu. Apa dia meh? Kelebaran graf semakin menyusut cikgu. Okey. Jadi kelebaran graf semakin mengecil apabila nilai A itu semakin kecil Kalau kita besarkan nilai A tu kita dapati kelebaran graf akan semakin besar Okey meh, seterusnya meh kita akan cuba ubah nilai H ni meh. Okey, dan kita akan lihat apakah perubahan kepada graf dan kemudian Amir buat kesimpulan Okey cikgu, okey. Cikgu, bagi Amir buat cikgu. Okey, boleh. Okey. Okey, ambil mouse ni. Amir tekan dekat slider ni, dekat H ni kan. Left click. Okey. Amir klik ni, Amir jangan angkat Amir ubah tapi jangan angkat dekat mouse tu. Okey cikgu, okey. Saya tahu. Okey. Amir ubah dulu H ni ke nilai yang lebih besar. Okey cikgu, okey. Wow. Dia bergerak ke kanan cikgu macam tadi cikgu sama je yang bentuk U. Nampak tak? Jadi kesimpulan ni sama lah cikgu kan? Ya, apa okey. Kalau macam tu apa kesimpulan yang Amir boleh buat? Apabila kita ubah nilai H ni cikgu, graf akan bergerak ke kanan dan juga bergerak ke kiri, iaitu bergantung kepada nilai H. Kalau H itu lebih besar cikgu, dia akan bergerak ke kanan. Apabila nilai H lebih kecil, dia akan bergerak ke kiri cikgu. Okey, bagus. Boleh Okey. Seterusnya Amir tekan dekat slider dekat K ni. Okey cikgu, okey. Sekarang cikgu kita nak ubah nilai K juga Ya, betul. Okey, kalau kita ubah nilai K, okey, Amir buatlah. Okey cikgu, saya gerakkan nilai K kepada nilai yang lebih besar. Oh cikgu, graf akan naik ke atas cikgu
Okey, kemudian nilai K lebih kecil meh? Kalau K lebih kecil cikgu, graf akan turun ke bawah. Cikgu macam tadi juga cikgu Macam tadilah. Okey. Jadi dapat dah buat kesimpulan. Boleh cikgu, boleh. Jadi maksudnya cikgu nilai K ini akan menyebabkan graf ini akan bergerak ke atas ataupun ke bawah cikgu. Okey. Nampak tak? Itulah dia meh kesan perubahan nilai A, H dan K bagi graf fungsi kuadratik ni daripada bentuk vertex ni. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Macam mana? Senang? Susah? Okey? Okey lah cikgu. Tapi cikgu kalau tak ada GeoGebra ni cikgu, kita nak tengok macam mana cikgu Takkan nak hafal je. Itu pandai-pandai kamu lah meh. Nak hafal pun hafal lah meh. Kalau Amir tak hafal, buka balik lah GeoGebra ni. Tengok balik. Betul juga cikgu Okey lah cikgu, okey. Macam mana?